Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 bersama saya Haliza Ahmad. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama hari ini. BN akan penuhi aspirasi rakyat. Panel bebas cari kebenaran. Dan pemilik jagaan haiwan mengaku bersalah dera kucing. Kerajaan akan membuat keputusan tidak lama lagi sama ada pusingan kedua Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M akan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata kerajaan perlu terlebih dahulu melihat kepada kemampuan dan pengurusan kewangan negara. Najib yang juga Menteri Kewangan berkata beliau akan melihat aliran tunai kerajaan tidak lama lagi untuk memutuskan sama ada kerajaan mampu melakukan BRIM kedua. Pada masa sama, Perdana Menteri berkata kerajaan perlu memastikan disiplin fiskal. Beliau menjawab pertanyaan pada sesi liputan langsung NST Live di Balai Berita Ibu Negara siang tadi. Menjawab pertanyaan mengenai kemampuan kerajaan memberikan bantuan, Najib berkata, kerajaan BN adalah kerajaan rakyat prihatin kepada kehendak rakyat sambil mengekalkan tanggungjawab fiskal. Kepada soalan lain, Najib berkata, semua golongan rakyat akan menikmati sesuatu daripada Belanjawan 2013 yang sedang dirangka. Mengenai pertanyaan seorang peserta, apakah yang mampu dijamin BN jika pengundi muda memberikan mandat kepada kerajaan, Najib menjelaskan kerajaan BN akan memastikan aspirasi rakyat terutama golongan muda dipenuhi. Perdana Menteri seterusnya memberi jaminan kehidupan rakyat akan lebih baik berbanding sekarang jika BN diberi mandat untuk terus memerintah. Tegas beliau, hari esok akan lebih baik daripada hari ini dan BN sudah membuktikan kemampuan untuk melakukannya. Ditanya pandangan beliau mengenai cakap-cakap bahawa sukar untuk BN menawan kawasan bandar, terutama pengundi Cina. Perdana Menteri berkata BN perlu terus mendekati pengundi bandar termasuk pengundi Cina. Menurutnya, mereka perlu faham bahawa masa depan mereka akan lebih baik dengan BN kerana kerajaan boleh memastikan keamanan, kestabilan, harmoni dan kemakmuran. Sementara itu, pada sembang dalam talian web NST, Najib optimistik namun berhati-hati terhadap unjuran ekonomi negara bagi tempoh akhir tahun ini dan tahun depan. Najib berkata ekonomi negara berdaya tahan terutama sejak kerajaan melaksanakan reformasi menerusi program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi. Namun jelas beliau, terdapat risiko ekonomi global menguncup yang perlu diberikan perhatian. Najib berkata demikian ketika ditanya mengenai pandangan beliau terhadap unjuran ekonomi negara bagi tempoh lewat tahun ini dan tahun depan. Menjawab pertanyaan lain, Najib berkata keupayaan kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi dan kekayaan juga akan memberi manfaat kepada kelas pertengahan. Menurutnya, dalam tempoh sederhana, kerajaan akan mengkaji struktur percukaian dan insentif yang boleh disediakan kepada golongan kelas menengah. Beralih ke laporan Parlimen, Dewan Rakyat hari ini diberitahu tindakan tegas akan diambil terhadap semua pihak termasuk pemimpin pembangkang yang didapati melanggar undang-undang semasa Perhimpunan Bersih 3 28 April lalu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Abusman Yusof berkata ia selaras dengan fungsi panel penasihat bebas yang ditubuhkan bagi menyiasat insiden Bersih 3 iaitu bagi mencari kebenaran yang sebenar. Abu Seman berkata, menerusi maklumat dan bukti diperolehi panel bebas dalam siasatannya, tindakan sewajarnya akan diambil ke atas mereka. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol, Datuk Lila Yassin yang ingin mengetahui sama ada polis akan mendakwa pemimpin pembangkang mengikut akta hasutan. Ini jelasnya kerana mereka didapati menjadi dalang menghasut rakyat menyertai Perhimpunan Bersih 3.0 yang berakhir dengan insiden rusuhan. Pertanyaannya menerusi soalan tambahan ketiga pada sesi soal-jawab lisan itu bagaimanapun menimbulkan kemarahan wakil rakyat pembangkang. Enactment Undang-Undang Pilihan Raya Kerajaan Tempatan yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang bulan lalu tidak sah.
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Cho Chee Hyong memberitahu Dewan Rakyat enakmen itu bertujuan membolehkan anggota Majlis Perbandaran di negeri itu dipilih oleh rakyat menerusi pilihan raya. Menurut Cho, enakmen itu bercanggah dengan Undang-Undang Persekutuan iaitu Seksyen 15 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kurungan Akta 171 yang memperuntukkan bahawa pilihan raya kerajaan tempatan hendaklah dihentikan. Katanya setelah merujuk kepada Jabatan Peguam Negara, didapati bahawa enakmen itu tidak sah dari segi undang-undang. Ini jelasnya kerana Seksyen 15 Akta 171 mengatasi Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960 kurungan Akta 473. Akta itu katanya secara jelas memperuntukkan bahawa undang-undang berhubung pilihan raya kerajaan tempatan iaitu Akta 473 dan enakmen tersebut adalah terbatal. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kelana Jaya Gio Ben Loh yang mencadangkan pilihan raya kerajaan tempatan diadakan semula supaya anggota majlis terdiri daripada mereka yang dipilih oleh penduduk setempat. Pembekuan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN kepada pelajar baru Universiti Industri Selangor UNISEL bukan bertujuan membebankan penuntutnya. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menjelaskan pembekuan itu yang kini ditarik balik sebagai respons kerajaan pusat yang mendesak PT-PTN dihapuskan. Menurutnya, kerajaan tidak menjadikan PT-PTN sebagai alat untuk menghukum sesiapa termasuk pelajar UNISEL. Sebaliknya, jelasnya hanya ingin lihat kemampuan kerajaan negeri Selangor dalam melaksanakan pendidikan percuma. Berdasarkan perkembangan itu, jelasnya ternyata mereka tidak mampu untuk melaksanakan apa yang dilaungkan sebelum ini. Beliau berkata faktor utama pembatalan pembekuan itu selepas menerima rayuan pentadbiran UNISEL yang menekankan penuntutnya amat memerlukan pinjaman itu bagi meneruskan pengajian. Ia tegasnya tiada kaitan dengan dakwaan kononnya kerajaan takut melihat pembangkang mampu melaksanakan pendidikan percuma. PT-PTN membelanjakan RM3 juta kepada kira-kira 5,000 pelajar di UNISEL bagi setiap pengambilan semester baru. Detik 8 berehat sebentar menyusul selepas ini, gempa di Afghanistan, 3 terbunuh dan puluhan lagi masih tertimbus.